Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk kepada unit yang seterusnya, yaitu unit 8 berkenaan dengan pentaksiran alternatif. Jadi dalam unit ini, kamu sepatutnya boleh membandingkanlah antara pentaksiran alternatif dengan juga pentaksiran tradisional, dan dapat menerangkan peranan pentaksiran alternatif dalam pembelajaran. Dan seterusnya, kamu boleh mengenal pasti pentaksiran yang alternatif yang sesuai untuk hasil pembelajaran yang tertentu. Jadi dalam pentaksiran alternatif ini dia dikenali juga sebagai pentaksiran autentik ataupun pentaksiran terintegrasi ataupun pentaksiran holistik. Jadi biasanya pentaksiran alternatif ini merujuk kepada pentaksiran yang tidak berasaskan kepada peperiksaan ataupun ujian yang menumpukan kepada aspek pengetahuan ataupun kognitif seseorang individu sahaja. Untuk pentaksiran alternatif, dia tidak bergantung kepada respon pelajar yang berasaskan kepada ujian bertulis ataupun respon pelajar itu hanya dalam bentuk bertulis. Jadi pentaksiran alternatif ini diadakan ataupun maksudnya pentaksiran alternatif ini diperlukan untuk hasil-hasil pembelajaran yang lain, walaupun pentaksiran yang secara bertulis itu adalah satu kaedah pentaksiran yang praktikal dan efektif, tetapi pentaksiran yang berasaskan yang bertulis ini, ujian bertulis ini, tidak begitu sesuai untuk membuat pentaksiran ke atas ataupun terhadap kemahiran lain, terutama sekali domain efektif dan juga psikomotor. Dan ada beberapa bahagian ataupun domain kognitif itu tidak begitu sesuai untuk diuji hanya berasaskan kepada ujian bertulis. Dalam pentaksiran alternatif, dia berasaskan kepada persembahan pelajar tersebut. Okay. Jadi persembahan pelajar itu akan ataupun hasil kerja pelajar itu akan memberikan suatu maklumat yang lebih detail, yang lebih terperinci mengenai keupayaan pelajar yang kita mahu sebenarnya. Jadi dalam pentaksiran alternatif ini bukan sahaja memerlukan pelajar untuk memilih jawapan yang sesuai ataupun apa, tapi pelajar akan membina respon atau produk yang tertentu ataupun mempersembahkan aplikasi pengetahuan ataupun kemahiran dalam suatu situasi yang spesifik ataupun yang lebih unik lah. Maksudnya dia tidak pentaksiran alternatif ini tidak bergantung sepenuhnya kepada respon pelajar itu dalam bentuk jawapan sahaja, tapi kita lihat dari segi proses dan juga produknya. Jadi ini adalah beberapa bagaimana kita berbicara, kita boleh membezakan antara pentaksiran alternatif dengan pentaksiran tradisional. Biasanya yang tradisional ini termasuklah macam soalan semua ini bergantung kepada respon pelajar dalam bentuk bertulis. Okay? Composition dan penulisan ini semua dalam bentuk penulisan. Tapi dalam bentuk alternatif ini banyak cara dia, termasuklah portfolio, projek, sampel tulisan ataupun penulisan, persembahan ataupun performance, role play, main simulasi dan sebagainya, ataupun main peranan. So, ini merupakan aspek-aspek yang boleh digunakan untuk pentaksiran alternatif. Kenapa kita menggunakan pentaksiran alternatif ini adalah kerana hasil pembelajaran biasanya kompleks dan tidak begitu mudah untuk ditaksir ataupun dinilai berdasarkan kepada ujian bertulis semata-mata. So, ujian bertulis hanya sesuai untuk
bahagian-bahagian yang tertentu, yaitu pengetahuan, kefahaman, analisis, dan juga aplikasi. Itu pun mempunyai had-had yang tertentu. Jadi hasil pembelajaran yang kompleks ini memerlukan bentuk pentaksiran yang berlainan. Jadi dia memerlukan pentaksiran yang lebih sesuai, karena biasanya pembelajaran yang lebih kompleks seperti yang melibatkan kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah, dan sebagainya ini tidak begitu mudah untuk dinilai, ditaksir menggunakan pentaksiran tradisional. Jadi kita perlukan pentaksiran yang sesuai. Selain itu, seperti yang saya sebut tadi, pentaksiran alternatif juga dapat menilai bukan sahaja produk, tapi juga melihat proses dalam satu hasil pembelajaran itu. So, itu adalah penting. Selain daripada itu, tugasan yang diberikan akan menjadi lebih relevan. Relevan maksudnya lebih berkait terus kepada keadaan yang sebenarnya ataupun keadaan yang seperti apa yang berlaku di contohnya dalam pekerjaan dan kehidupan harian pelajar itu sendiri. Sebab biasanya pentaksiran alternatif ini bersifat otentik, jadi ini memerlukan satu pentaksiran yang lebih komprehensif ataupun lebih sesuai dengan pembelajaran pelajar itu. Dan ini oleh kerana pentaksiran alternatif bukan seolah-olah lah, pentaksiran alternatif ini ada, jadi ini akan menggalakkan kalau kita gunakan pentaksiran alternatif ini kita boleh menggalakkan pembelajaran yang lebih efektif. Maksudnya selain daripada hanya pembelajaran itu hanya menentukan hasil pembelajaran, tapi dia juga memberikan satu maklum balas kepada pelajar dengan lebih terfokus ataupun dengan lebih jelas mengenai kekuatan dan juga kelemahan mereka. Jadi ini akan memberikan gambaran yang lebih tepat yang seperti saya sebut tadi mengenai pencapaian dan kebolehan pelajar itu, bukan hanya ditunjukkan dalam bentuk grade sahaja. Jadi selain daripada itu, ini akan memberikan penjajaran di antara hasil pembelajaran dan juga pentaksiran itu. Jadi ini menjadikan contohnya kita mengajar pelajar untuk mempunyai kemahiran berfikir dan juga mempunyai kemahiran yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Tapi kalau kita hanya menilai dari segi kebolehan pelajar menjawab soalan bertulis, ujian bertulis, itu adalah tidak sejajar. Jadi kita memerlukan pentaksiran yang sejajar dengan hasil pembelajaran yang kita perlu. Jadi ini yang saya sebut tadi, jika hanya pengetahuan sahaja yang dinilai, jadi kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berfikir, berkomunikasi itu tidak dapat dititik beratkan sebab tidak ditaksir. Selain daripada itu, oleh kerana pelajar mempunyai gaya pembelajaran masing-masing dan mereka tidak begitu sesuai untuk dinilai dengan hanya satu cara sahaja. Jadi pentaksiran alternatif ini akan membolehkan pelajar itu dapat dinilai dengan lebih baik berdasarkan kepada gaya pelajar masing-masing. Jadi ini seolah kita memberikan kepelbagaian kepada pembelajaran itu, kerana kita tahu pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai. So, apa yang penting dalam unsur penting dalam pentaksiran alternatif, dia mesti ada maklum balas yang lebih komprehensif, yang lebih banyak, lebih tepat berbanding dengan pentaksiran yang sebelum ni. Jadi biasanya maklum balas tu yang diberikan adalah berbentuk kualitatif dan lebih menjelaskan mengenai kekuatan dan juga kelemahan pelajar itu. So itu dia memberikan maklum balas.
Jadi itu biasanya kualitatif ini maklum balas kualitatif ini akan memberikan uh, maklum balas yang deskriptif, oke, dan bukanlah sesuatu yang hanya memberikan nilai grade sahaja ataupun memberikan markah sahaja. Oke, jadi maklum balas yang baik ini akan membolehkan uh, pelajar maklum mengenai pencapaian mereka dengan lebih tepat, dan ini akan memberikan peluang kepada pelajar itu membuat penilaian kendiri, dan ini sebenarnya bukan sahaja menggalakkan kepada self actualization, tapi dia akan menggalakkan pelajar itu mempunyai uh, ya, me, pembelajaran itu dianggap sebagai satu tanggung jawab sendiri, dan ini memerlukan pelajar untuk mempunyai keupayaan untuk menilai diri mereka sendiri. Jadi yang itu akan boleh dibantu oleh guru dengan memberikan maklum balas yang sesuai kepada pelajar. Oke, jadi apa yang saya sebut tadi di sini adalah penilaian diri yang berkaitan dengan yang sebelum ini. Jadi ini dengan adanya pentaksaan alternatif, jadi ini akan menggalakkan pelajar untuk membina kemahiran untuk menilai diri mereka sendirilah. Oke, jadi ini termasuklah berbagai proses lah, seperti merancang, memantau, mengatur, mengawal pembelajaran mereka sendiri. Oke, mengumpul hasil-hasil kerja mereka dalam bentuk portfolio dan sebagainya, membuat refleksi dan sebagainya. So, itu merupakan pentaksiran alternatif. Peranan pentaksiran alternatif ini bukan hanya untuk pentaksiran semata-mata, tetapi mereka ia akan menggalakkan pembelajaran yang sebenarnya berlaku. Okay, jadi oleh kerana adanya kemahiran ini, okay, kalau kita dapat perkembangkan ataupun menanam kemahiran ini dalam diri pelajar, iaitu dari segi menilai diri sendiri, ini merupakan suatu kemahiran yang penting bagi dalam pembelajaran sepanjang hayat pelajar itu sendiri. Okay, jadi kaedah pentaksiran alternatif ini ada beberapa yang ada. Okay. Yang biasa yang kita adalah performance based assessment, yang ini adalah termasuklah projek, persembahan, demonstrasi, main peranan, kajian kes dan pelbagai lagi. Kita boleh bagi soalan terbuka kepada pelajar, temu bual, okay. Ada temu bual, kita ada sampel penulisan, tulisan sampel. Okay. Kita boleh suruh pelajar ada journal, ada pun learning logs, portfolio, konsep, dan juga learning concept, dan banyak lagi lah. Okay. Jadi ini adalah beberapa jenis-jenis pentaksiran alternatif yang ada. Pentaksiran alternatif yang pertama yang akan saya tunjukkan di sini adalah portfolio. So, portfolio ini merujuk kepada dia boleh merangkumi berbagai jenis benda lah ataupun hasil kerja. Kita maksudlah sampel penulisan, laporan makma, rekod pemerhatian demonstrasi dalam kelas, petikan jurnal reflektif. Semua ini bergantung kepada kaedah penggunaan portfolio tersebutlah. Secara umum dia, portfolio ini boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu portfolio kerja terbaik, best work portfolio, ataupun portfolio pembelajaran ataupun learning portfolio. Jadi, portfolio jenis yang pertama, iaitu portfolio kerja terbaik ini adalah pelajar sendiri, biasanya pelajar yang buat sendiri, adalah pemilihan hasil kerja pelajar yang teliti, terancang, di mana ini akan memberikan tujuan untuk penilaian tertentu lah. Biasanya hasil kerja yang dipilih itu adalah sesuatu yang representatif kepada tahap pembelajaran yang pelajar yang dipilih. So, ini akan dimasukkan ke dalam portfolio. Okay, dan dia biasanya digunakan untuk membuat penilaian summatif lah. Okay. Dan kena ingat bahawa portfolio ini
Tidak semestinya dalam bentuk file, dia dalam bentuk banyak benda sebenarnya. Dan kita tidak semestinya menggunakan file ataupun portfolio. File itu, kita, portfolio itu merujuk kepada apa sahaja cara kita mengumpul uh, hasil kerja tersebut lah. So, portfolio kerja terbaik ini mengandungi produk akhir kerja, tapi boleh juga dimasukkan bukti-bukti proses yang terlibat dalam penghasilan produk hasil kerja tersebut lah, seperti desain, seperti lakaran yang terlibat, fleksi dan sebagainya. Jadi penilaian mengenai kualiti portfolio seperti ini ataupun portfolio kerja terbaik ini akan ditumpukan kepada bukti kemajuan dan juga hasil pembelajaran yang telah tercapai berdasarkan kepada portfolio itu. Dan kadang-kadang portfolio ini boleh dibawa daripada tahun, contohnya dari semester kepada semester yang seterusnya, ataupun daripada awal semester pertama sehinggalah habis pengajian tersebut. Untuk portfolio pembelajaran, yang ini biasanya akan digunakan untuk memantau perkembangan pembelajaran pelajar dari masa ke semasa, so dia lebih berbentuk formatif lah. Portfolio ini adalah satu rekod pembelajaran yang tertumpu kepada kerja dan juga refleksi pelajar. Okay. Jadi dia biasanya bertujuan untuk formatif, okay. Dan tapi boleh digunakan untuk sebagai portfolio untuk summatif lah. Jadi untuk portfolio ni kedua-duanya boleh digunakan sama ada untuk formatif dan juga summatif. Cuma bergantung kepada bagaimana kita gunakannya. Untuk mentaksir portfolio itu, jadi hasil pembelajaran berdasarkan kepada portfolio itu mestilah dijelaskan, mestilah eksplisit, okay, dan ditentukan kriteria yang akan dicapai daripada yang perlu dicapai oleh pelajar, yang boleh ditunjukkan daripada portfolio tersebut. Dan apakah tahap kecakapan itu, sama ada dalam bentuk bergantung kepada jenis taksonomi yang digunakan lah untuk mentaksir portfolio itu. Okay. Dan kita ada juga jurnal pembelajaran. Okay. Yang ini juga berbentuk pengutipan, portfolio itu pengutipan ataupun pengumpulan hasil kerja, refleksi pelajar, dan juga apa sahaja yang berkaitan dengan bukti pembelajaran pelajar itu. Untuk jurnal pembelajaran ini lebih kepada berbentuk penulisan reflektif pribadi pelajar itu sendiri dan biasanya tidak tersusun. Untuk portfolio dia lebih tersusun dan pelajar dan guru tahu ataupun sudah menetapkan apa tujuan portfolio itu. Jadi biasanya untuk jurnal pembelajaran ia memberikan catatan mengenai apa yang dialami oleh penulis ataupun pelajar, apa ya perasaan yang semasa melalui peristiwa itu. Okay. Jadi jurnal ini mempunyai pelbagai bentuk lah, sama ada log, diary, jurnal profesional dan juga jurnal reflektif. Okay. Jadi apa itu log? Log adalah rekod kejadian tanpa dimasukkan perasaan dan sebagainya, hanya memberikan rekod kejadian apa yang berlaku pada masa tertentu. Dan diary pula merujuk kepada perasaan peribadi sebagai tambahan kepada rekod kejadian itu. Untuk jurnal profesional pula, jurnal pembelajaran yang berbentuk ini adalah berbentuk kepada pembangunan profesional. Jadi maksudnya dia lebih kepada reflektif, okay, yang termasuklah menilai diri sendiri. Untuk jurnal reflektif, dia mengambil kira pemikiran dan analisis, okay, sebagai fokus kepada penulisan itu. Jadi jurnal reflektif ni lebih kepada bukan hanya merekodkan kepada kejadian dia, bukan hanya merekodkan kepada perasaan, tetapi dia melibatkan satu cara untuk seseorang itu menilai diri sendiri dan apa yang perlu dibuat selepas mereka membuat refleksi tersebut.
Oke, untuk jurnal yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, nah, jadi itu yang disebut sebagai jurnal pembelajaran. Jadi mana-mana jurnal yang di atas ini digunakan untuk jurnal pembelajaran, kita boleh panggil dia sebagai jurnal pembelajaran lah. Oke, jadi pelajar menyiapkan jurnal mereka dengan membuat soalan, oke, meneroka dan juga menganalisis hasil pembelajaran dan pengalaman mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi mereka akan berfikirlah sama ada apa yang mereka ketahui sebelum ini, apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah perlu betulkan dan sebagainya. Oke, jadi fokus pentaksiran itu biasanya bukan sekiranya di sini, maksudnya fokus pentaksiran itu kita tengok sama ada pelajar itu menyimpan rekod pengalaman mereka ataupun tidak. Okay. Adakah mereka dapat menganalisis apa yang berlaku, adakah mereka belajar daripada pengawalan diri tersebut, dan adakah mereka dapat menoloka sendiri persoalan-persoalan yang telah mereka ajukan kepada diri mereka sendiri itu. Oke, yang itu adalah jurnal pembelajaran. So, jurnal pembelajaran boleh dibuat, boleh diberikan kepada pelajar di awal semester ataupun di awal penggal dan diikuti pada ujung semester ataupun penggal tersebut. Peta konsep adalah salah satu lagi cara pentaksiran alternatif boleh digunakan. Okay, jadi yang ini lebih kepada melihat kepada perkembangan ataupun struktur konsep yang mereka yang pelajar telah pelajari lah. Jadi peta konsep ini biasanya sebagai grafik, okay, yang terdiri pada node ataupun garis yang berlabel. Dan biasanya peta konsep ini kadang-kadang dipanggil juga sebagai peta minda. Okay, kedua peta minda itu merupakan peta konsep juga. Okay. Jadi untuk mentaksir peta konsep itu kita akan lihat sama ada apakah konsep-konsep dan juga garis penghubung yang telah dilukiskan oleh pelajar itulah. Jadi dari situ kita tahu berapa banyak konsep yang pelajar itu ada. Kita lihat dari segi hierarki, adakah pelajar mempunyai kesedaran ataupun pengetahuan mengenai dapatnya hierarki di antara konsep-konsep yang telah dipelajari itulah. Okay. Kita lihat juga dari segi pautan, apakah pautan silang itu mereka dia mempunyai berkaitan di antara satu sama lain. Okay. Dan kita lihat juga contoh yang dimasukkan dalam peta konsep tersebut. Jadi ini akan memberikan maklumat kepada kita sejauh mana pelajar itu dapat memberikan contoh yang sesuai. Dan ini adalah memberi indikasi kepada kita pelajar itu sudah faham ataupun tidak sesuatu konsep yang telah dipelajari. Dan kita juga boleh lihat dari segi nilai peta konsep itu, kita tengok sejauh mana peta konsep yang dibuat oleh yang dihasilkan oleh pelajar itu selaras ataupun setara dengan peta konsep yang piawai yang sudah kita sediakan awal-awal. Oke, itu adalah peta konsep. So, kita juga boleh menggunakan kaedah project dalam pentaksiran alternatif ini. Jadi ini biasanya kita gunakan apabila kita mahu maklumat seperti mengenai sejauh mana pelajar itu boleh menggunakan pemahaman dan pengetahuan mereka dalam keadaan yang sebenar, okay, ataupun bagaimana mereka menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah ataupun membuat penyelidikan dan sebagainya. Okay. Biasa ini untuk project biasanya memerlukan pelajar membuat proses inquiry ataupun maksudnya pengumpulan maklumat untuk menjawab sesuatu persoalan yang telah ditimbulkan oleh pelajar ataupun oleh guru sendirilah. Jadi pelajar itu boleh memilih topik, merancang prosedur untuk mengumpul data. Mengumpul data ini banyak caranya seperti membuat survei, boleh juga membuat kajian literature dan sebagainya. Kemudian menganalisis data atau menganalisis maklumat ataupun mencari berkaitan di antara data-data yang ada.
dan seterusnya dapat membuat uh, uh, satu pembentangan hasil daripada proses inquiry tersebut. Jadi untuk menilai projek ini, kita boleh menilai di antara sama ada membuat penilaian terhadap proses itu, ataupun kita nilai produk, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi fokus pentaksiran projek ini amat luas, okay? Dia boleh dari segi merangkumi perancangan pelajar, untuk membuat inquiry itu, prosedur pengumpulan data, analisis data yang dilaksanakan, ataupun hasil kerja yang dilaksanakan, organisasi data, dan juga pembentangan, dan terdapat juga fokus yang lain seperti teamwork ataupun kerja berkumpulan, kemahiran-kemahiran digital, kemahiran yang lain juga boleh dimasukkan dalam fokus pentaksiran projek ini. Okay, jadi fokus pentaksiran ini boleh diubah, boleh ataupun dibentuk menjadi rubrik ataupun senarai semak. Jadi biasanya rubrik lebih baik. Itu bagaimana kita bina rubrik ini kita akan tengok di topik yang seterusnya lah. Dan boleh juga daripada projek ini kita boleh juga kita extend projek itu menjadi satu aktiviti pameran. Okay. So dalam pameran ini tidak semestinya projek lah, kita boleh minta pelajar menunjukkan hasil-hasil kerja mereka. Okay. Jadi ini pameran ini adalah pameran produk daripada topik yang dilaksanakan, topik yang telah dibuat pelajar. Okay. Dan pentaksiran projek dalam pameran ini adalah unik. Dia boleh melibatkan guru yang mengajar topik itu ataupun mengajar mata pelajaran itu, ataupun daripada guru-guru yang lain, tidak semestinya dari sekolah yang sama, dan juga rakan-rakan sebaya, dan boleh juga di komuniti yang terlibat dalam sekolah itu ataupun di sekitar sekolah itu boleh menjadi pentaksir kepada ataupun penilai kepada produk-produk pelajar ini. Jadi ini akan memberikan inklusif kepada komuniti juga. Okay, pentaksiran juga ini bolehlah difokuskan selain daripada penyelidikan ataupun produk itu sendiri. Kita boleh juga nilai dari segi persembahan lisan pelajar itu dalam semasa pameran itu. Dan kita boleh lihat juga dari segi teamwork, boleh lihat juga dari segi kreativiti pelajar dalam pameran itu, dijadikan fokus kepada pentaksiran pameran itu. Selain itu, rubrik boleh digunakan. Okay, 2 kali rubrik ini disebut, jadi kita akan masuk kepada rubrik kemudian. Okay, so rubrik boleh dibangunkan. Ini membolehkan kita menilai ataupun mentaksir pelajar punya pembelajaran dan juga pameran ataupun produk pembelajaran itulah. Dan ini dicadangkan, kita boleh bangunkan 3 jenis rubrik untuk dalam penilaian pameran ini. Kita boleh lihat, kita boleh bina rubrik di mana kita anggap pelajar itu sebagai penyelidik. Okay. Kemahiran ini berkaitan dengan sejauh mana mereka dapat mengumpul, menganalisis dan mempersembahkan maklumat. Kita juga boleh lihat sejauh mana pelajar itu menjadi seorang pelajar yang aktif. Okay. Ya, ini biasanya yang melibatkan kemahiran-kemahiran abad yang ke-21 itulah. Kita masuk dalam melancang rancangan, melaksanakan rancangan, menetapkan maklumat, okay. Menguruskan masa, mengakses sumber, dan kerja masukan. Dan yang seterusnya kita boleh lihat dari segi pelajar sebagai pelajar reflektif. Jadi dalam melaksanakan pameran, produk dan juga melaksanakan projek dan juga pameran ini, kita juga boleh meminta pelajar untuk menyimpan jurnal pembelajaran masing-masing, di mana ini akan membolehkan pelajar berefleksi sendiri, di mana mereka akan mencerminkan pembelajaran itu
menilai kemajuan sendiri dan juga bagaimana mereka dapat menyelesaikan ataupun melengkapkan kerja mereka itu. Jadi dengan menggunakan pameran dan dengan projek, dia boleh diintegrasikan dengan pentaksiran-pentaksiran yang lain. Dan akhir sekali, barangkali kita boleh lihat pelajar itu sebagai penyampai, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang ramai dalam menerangkan ataupun dalam dapat cuba meyakinkan hadirin ataupun orang-orang yang datang untuk melihat pameran itu mengenai kebaikan ataupun kekuatan produk mereka itu sendiri. Jadi itu adalah asas antara pentaksiran alternatif. Tetapi barangkali yang penting juga di sini adalah dari segi penyoalan, questioning. So peranan soalan ini adalah penting sebagai pentaksiran alternatif. Ini merupakan kaedah yang lebih banyak digunakan, lebih mudah, yang boleh dibuat secara impromptu dalam kelas. Jadi biasanya guru boleh mengemukakan soalan untuk membolehkan pelajar itu mengingat kembali fakta dan juga pengetahuan yang sebelumnya mereka telah pelajari, ataupun boleh mengemukakan soalan yang membolehkan pelajar itu terpaksa berfikir lebih aktif, lebih mendalam mengenai soalan yang diberikan. So ini biasanya boleh diberikan di kelas terus kan, dan kita expect pelajar itu dapat menjawab soalan-soalan itu secara terus. Jadi dengan penggunaan penyoalan, jadi guru ini boleh mengenal pasti idea pelajar ataupun pemahaman pelajar itu, dan biasanya boleh mengesan salah konsep dan juga kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang berlaku semasa sesi pembelajaran itulah. Dan melalui penyoalan ini juga guru dapat menilai kemahiran pelajar untuk menggunakan pengetahuan ataupun konsep yang diberikan, yang telah dipelajari secara terus. Guru akan terus berikan soalan itu dan guru boleh mengesan ataupun mengenal pasti keupayaan pelajar itu. Kalau pelajar itu tidak boleh jawab, maksudnya pelajar mempunyai beberapa, mungkin ada masalah sedikit berkenaan dengan penguasaan konsep tersebut. Dalam penyoalan kita boleh juga membuat temu bual. Ini adalah lebih detail daripada penyoalan, di mana ini lebih berbentuk sama ada berbentuk pengujian sebenarnya dalam bentuk temu bual itu, ataupun untuk memahami ataupun mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada pelajar, di mana dia memerlukan masa yang lebih lama. Jadi teknik ini biasanya melibatkan masa dan tenaga yang terlampau, actually sangat banyak, dan biasanya lebih sangat subjektif. Tapi ini akan membantu guru memahami dengan mendalam mengenai keupayaan, perasaan pelajar, pendapat dan persepsi pelajar. Jadi di sini akan membantu guru lah memahami diri pelajar itu sendiri, bukan semata-mata untuk mentaksir pelajar itu. Jadi melalui temu bual ini, biasanya pelajar itu akan diminta untuk menunjukkan kemahiran itu, ataupun keupayaan mereka, kebolehan mereka, melalui tindak balas yang diberikan, untuk sebagai respon kepada soalan temu bual yang diberikan lah. Jadi temu bual ini seperti ujian juga, tetapi dia lebih berbentuk lisan, dan pelajar akan buat persembahan
ataupun menunjukkan kebolehan mereka, sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk perlakuan, okay, sebagai respon kepada soalan itulah. Jadi temu bual ini dia fleksibel dan boleh digunakan untuk menentukan betul-betul keupayaan pelajar itu. So, bagaimana kita memilih pentaksiran itu? Jadi, kita ada beberapa strategi untuk membuat pentaksiran. Okay. So, kita pastikan pentaksiran yang dipilih itu sesuai dengan hasil pembelajaran yang telah dirancang, okay, dan memastikan jenis pentaksiran alternatif itu memberikan maklumat yang secukupnya kepada guru untuk membolehkan guru itu mentaksir ataupun menentukan hasil pembelajaran pelajar. Selain daripada itu, pentaksiran alternatif itu perlulah membolehkan pelajar dapat menunjukkan kemajuan dan juga kemampuan mereka secara secukupnya, sepenuhnya. Okay. Kalau tidak, bagus buat ujian biasa sahaja. Jadi kalau buat pentaksiran alternatif itu, pastikan dia dapat memberikan peluang kepada pelajar itu menunjukkan keupayaan mereka. Dan selain daripada itu, pentaksiran alternatif mestilah sahih, maksudnya dia mestilah sah dan berkaitan dengan pengalaman pelajar yang sebenar. Okay, maksudnya yang autentik, yang betul-betul berkaitan dengan hasil pembelajaran yang telah dipilih. Jadi ini akan membolehkan guru melihat dengan lebih mendalam lah bagaimana pelajar itu sama ada pelajar itu telah mencapai hasil pembelajaran itu dalam keadaan yang sebenar. Okay, so itu sahaja untuk topik ini. Jadi ini adalah 3 benda yang perlu dilihat lah, okay, semasa untuk menilai ataupun menentukan jenis pentaksiran yang sesuai untuk hasil pembelajaran. Okay, so selepas ini akan kita akan masuk kepada unit yang seterusnya yang berkaitan bagaimana kita menilai ataupun membina suatu kaedah untuk memberikan pentaksiran kepada kaedah-kaedah pentaksiran alternatif ini. Okay, sekian, terima kasih.